Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan semua ahli-ahli jemaah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selamat menunaikan solat fardu maghrib dengan berjemaah. Semoga mendapat ganjaran seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaah afdalu min salatil fajr bi 27 darajah. Dan pada malam ini kita sambung pengajian kita berkenaan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mengikut catatan dalam kitab saya ni, muka surat 97 yang tulisan Jawi. Betul tak? Tulisan Jawi lah. Muka surat 97. Yang Rumi punya saya tak tahu. Ada yang Rumi tak? Yang Rumi ada tak? Ada. Rumi saya tak tahu lah muka surat apa. Tapi yang Jawi punya muka surat 97 pasal 10 beriman kepada Allah. Tajuk besar dia ialah pasal 10 beriman kepada Allah. Beriman dengan kewujudan Allah. Baiklah, kita ulang daripada ni. Kita ulang sikit, ulang semula. Tidak nanti kita tak tahu tajuk apa yang kita baca. Beriman dengan kewujudan Allah. Beriman dengan kewujudan Allah merupakan hubungan kuat dan pertalian yang kukuh antara Khalik dan makhluk, di antara Allah dan manusia, di mana manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di alam ini. Sedang semulia-mulia yang ada dalam tubuh manusia ialah hati. Semulia sifat-sifat yang ada dalam hati itu ialah keimanan. Ini menjaga hubungan manusia dengan Allah, pertalian yang kuat. Beriman dengan kewujudan Allah ini merupakan pertalian yang kuat di antara manusia dengan Al-Khaliq, dengan pencipta dia. Kerana Tuhan jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan kata. Tapi dalam tubuh manusia tu yang paling baik itu ialah hati. Tubuh manusia tu yang menentukan ialah hati. Dan semulia-mulia sifat yang ada dalam hati itu ialah keimanan. Sifat yang ada dalam hati itu ialah keimanan. Dalam hati itu macam-macam sifat ada. Dalam hati itu ada macam-macam sifat. Sifat yang terbaik dia ialah keimanan yang ada dalam hati itu. Yang lain tu mungkin jatuh nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang nombor 1 kali ialah keimanan yang ada dalam hati itu. Hati adalah menentukan segala-gala dia. Ala inna fil jasadi mudghah wa iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ni ada segumpal darah. Iaitu kalau baik darah tu eloklah. Kalau rosak ya, buruknya darah itu buruklah dia. Apa dia? Iaitu hati. Hatilah yang menentukan baik atau buruknya seseorang itu. Tapi kalau hati yang orang yang beriman, hati dia akan jadi baik. Orang yang dalam hati dia ada iman, maka
orang itu akan jadi baik. Iman itu yang mendorong dia menjadi baik. Dia kalau hati dia tak ada iman, macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh buat dalam dunia hari ini. Sana tipu, sini tipu. Tipu saja sekarang ni. Macam-macam tipu. Pusing ku ni tipu. Pusing macam-macam, pusing tipu. Tipu orang bawah cara lain, tipu orang atas cara lain. Masing-masing tu ada. Budak-budak dia ada cara. Orang bawahan ni ada cara dia menipu dia. Menipu cara orang bawahan. Menipu orang atasan ada cara orang atasan punya menipu. Semua ada tipu muslihat ni semua ada. Itu dia. Tahulah. Sekarang ni parlimen dah nak buat apa? Menggobal akta apa? Akta apa? Akta lompat. Akta lompat. Akta lompat ni pun nak mengelak daripada penipuan jugalah. Nak mengelak daripada penipuan jugalah. Yalah, masa-masa hang undi dulu, hang sokong parti ni, tiba-tiba hang lompat. Tipu siapa? Tipu rakyat yang mengundi lah. Yang mengundi itulah yang kena tipu. Tak kira lah sama ada parti itu betul ke tak betul, tu cerita lain. Tapi hang dah tipu lah rakyat. Dah. Bila hang melompat dah, hang tipu rakyat sekarang ni. Raja nak buat akta apa? Akta lompat. Mencegah daripada itu pun salah satu daripada penipuan juga. Lompat-lompat ni pun. Kalau nak marah-marah lah, memang itulah sekarang ni. Pihak kerajaan sendiri pun mengakui dah. Terpaksa nak kena buat akta lompat. Akta lompat. Bila nak bentang tak tahu. Tak tahu lagi. Tengah ada susun lagi nak draft lagi. Supaya lebih teliti, supaya lebih teliti. Tak apalah, itu serahlah. Itu peguam negara lah punya urusan. Dia nak draft undang-undang tu supaya apa? Supaya kemas, kemas. Ayat-ayatnya nak digunakan tu. Kadang-kadang sikit punya pasal ayat pun peguam sudah boleh apa? Sudah boleh pusing. Sudah boleh pusing. Itu dia. Tak apalah. Orang yang beriman dia, orang yang beriman dia tetap misalnya, keimanan itu bukan hanya semata-mata ucapan yang keluar daripada mulut seseorang itu sahaja, tetapi keimanan yang sebenar adalah merupakan akidah atau kepercayaan yang timbul dari hati seseorang tadi, yang didorong oleh perasaan cinta dan kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih dari segala yang dicintai dan dikasihi daripada apa yang ada di dunia ini. Cakap ni bukan, dia kata keimanan itu bukan hanya semata-mata ucapan. Nak cakap ni memang senang. Ucap memang senang. Tapi nak membuktikan itu satu kerja yang susah. Bukan senang. Nak buat ni bukan senang. Kalau sekadar nak bercakap memang senang. Bukan ini pro. Memang itu dia. Tapi nak membuktikan dia satu perkara yang bukan mudah. Kita kata jangan membazir. Kita kata kan, kita bercakap jangan membazir sebab membazir itu saudara syaitan. Membazir itu saudara syaitan. Kadang-kadang kita pun membazir juga. Macam mana tak membazir? Kalau ada anak cucu datang, cucu ni hendak ini, kuih ni, cucu ni hendak ini, cucu ni hendak ini. Anak ni suka macam ini, macam nak buka puasa ni. Semua tu nak kena layan juga sikit-sikit.
Tidak, nanti anak cucu pula merajuk. Cucu budak-budak ni dia. Dia malas nak datang, malas lah dia kata nak datang rumah atuk tu. Kalau layan dia lebih sikit dia seronok datang. Kita kadang-kadang layan jugalah. Bila layan tengok makan dia tak mana, mai besok lama-lama ke mana? Tong sampah. Tong sampah membazirlah tu. Itu senang nak membuktikan tu, bukan itu perkara kecil tu. Bukan perkara kecil ya. Itu dah. Apalah. Kita kata sembahyang tengah malam, sembahyang tengah malam. Sembahyang tahajud. Bukan senang nak buat. nak buat nak bangun tengah malam ni bukan senang. Dia cakap tu memang senang, memang kita tahu benda tu baik, tapi nak buat dia tu bukan sekadar ucapan saja. Firman Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa maksud dia? Katakan wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu, atau suami kamu, atau kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azab siksanya, kerana Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ini Tuhan bagi amaran. Tuhan bagi amaran kepada kita. Dalam ayat Quran, surah Taubah, ayat 24. Tuhan kata apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ingatlah Tuhan kata, kalaulah bapa kamu itu yang kamu kasih lebih daripada Allah, ataupun anak-anak kamu, anak cucu kamu yang kamu kasih itu lebih daripada kasihkan Allah, ataupun saudara-saudara kamu yang kamu kasihkan itu lebih daripada mengasihi Allah, atau isteri-isteri kamu, kamu kasih lebih daripada mengasihi Allah, ataupun keluarga kamu kasih lebih daripada mengasihi Allah, atau harta kamu, ataupun perniagaan kamu yang kamu kasih lebih daripada kasihkan Allah, atau tempat tinggal yang kamu sayang itu lebih daripada sayangkan Allah, maka ataupun lebih daripada sayangkan Allah, lebih daripada sayangkan Rasul, lebih daripada sayang untuk berjihad pada jalan Allah. Tuhan kata apa? Fatarabbasu, tunggulah. Tunggu apa? Tunggu azab. Bukannya tunggu nikmat, tunggu azab. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah akan mendatangkan keputusan dia, hukuman dia. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Rupa-rupanya kalau kita melebihkan sesuatu ni, kita ni termasuk golongan yang fasik. Kalau kita sayangkan isteri lebih daripada sayangkan Allah, sayangkan Rasul, sayangkan lebih daripada untuk sayang untuk berjihad, maka kita ni orang yang fasik.
Kalau kita sayangkan bapa kita, sayangkan anak kita, sayangkan keluarga kita, sayangkan harta kita, melebihi daripada sayangkan Allah dan Rasul, melebihi daripada sayang untuk berjihad, maka kita ni termasuk golongan orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tidak akan memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang fasik. Nauzubillahi min zalik. Fasik ni apa makna dia? Al-khuruj an ta'atillah. Keluar daripada taat Allah. Fasik itu makna fasik. Al-khuruj an ta'atillah. Keluar daripada taatkan Allah. Itu orang yang fasik. Kurang sikit daripada kafir ya. Kurang sikit daripada kafir lagi teruk. Fasik ni al-khuruj an ta'atillah. Maknanya tak taatkan Allah. Dia lebih sayangkan bapa dia, lebih sayangkan anak dia, lebih sayangkan keluarga dia, lebih sayangkan harta dia, lebih sayangkan isteri dia. Tuhan sebut sini wa azwajukum. Dia isteri-isteri. Tuhan tak sebut satu, sebut banyak. Azwajukum. Apalah. Ya. Ini kadang-kadang manusia ni ada juga dia lebih sayangkan kebendaan daripada taat kepada Allah. Lebih sayangkan kebendaan daripada taatkan Allah. Sayang kepada kebendaan. Sayang nak pergi ke Mekah. Sayang nak pergi ke Mekah. Pasal apa? Habis duit. Banyak belanja habis duit pergi ke Mekah. Sayang. Ada. Jangan kata tak ada. Ada orang yang tak mau pergi ke Mekah dia, sedangkan dia sudah mampu. Kalau orang sembang saja pasal pergi ke Mekah, dia pun mula mengelak ke lain. Dia tak mau nak dengar. Dia tak mau nak dengar kalau orang sembang. Hang dah daftar ke apa kan, dia mulalah bergincong. Kalau boleh dia nak lari ya. Dia ada duit, orang tahu dia ada duit. Orang tahu dia banyak duit. Tapi nak sebab pergi Mekah ni dia sayang ya. Sayang memanglah puluh ribu habis. Sekarang ni kalau pergi berapa? Tambang sekarang? Berapa? Ada orang angka belas kot. Paling kurang lah. Susahlah cerita hak paket-paket yang mahal tu. Yang biasa punya ada je. Yalah. Oi, kalau habis duit aku di atas semua jenuh, aku simpan mana pergi ke Mekah, bukan ada seronok apa. Bukan ada seronok apa. Tapi keseronokan ini hanya didapati orang yang beriman. Orang beriman dia rasa tak puas, nak pergi lagi. Orang yang beriman dia dah pergi sekali, dia rasa nak pergi lagi. Dia rasa tak puas, nak pergi lagi. Kecuali kalau yang tak mampu, dia tak upayalah. Kalau yang mampu, dia rasa hendak lagi pergi kalau boleh. Kalau ada kemampuan, dia hendak lagi pergi. Ada orang yang berhati, orang yang beriman. Tapi kalau yang tak ada iman tu, dia sayangkan. Tapi Tuhan kata fatarabbasu, tunggulah. Kalau kamu sayangkan sangat harta kamu, fatarabbasu, tunggulah siksaan daripada Allah. Bukan tunggu nikmat. Kalau tunggu nikmat tak apa. Ni tu tunggu amaran daripada Tuhan. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah akan datangkan hukuman dia. Dia. Ini beriman kepada Allah ni. Ini tajuk beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia mengutamakan yang lain. Dia utamakan Allah daripada yang lain. Mengutamakan urusan agama daripada yang lain. Kalau dia nak apa? Kalau orang yang betul-betul dia tengah apa? Dia tengah pasang apa? Dia tengah ni nak letak bata. Susun bata, nak susun rumah ni. Dengar apa? Dengar azan. Azan apa? Azan di surau. Dia apa?
Dia berhenti dah nak. Dia kata hang batu bukan besar sangat. Sana tu. Allah tu lebih apa? Lebih besar lagi. Dia akan tunaikan dulu yang tu. Itu orang itu makam dia tinggi lah. Kalau sampai macam tu punya makam. Tinggi lah. Kadang-kadang kita pun lajak juga. Itu dia. Tapi saya pujilah dalam banyak-banyak saya naik bas ni kan. Bas daripada mana? Daripada Kuala Lumpur pergi ke Kelantan, dia driver dia alhamdulillah. Driver dia alhamdulillah. Sampai saja time tu subuh tu dia berhentilah. Dia tak kira lah di mana masjid dia sempat. Alhamdulillah kita pun dapatlah berjemaah sekali. Di mana? Di masjid tu. Kalau yang daripada mana? Daripada Kuala Lumpur halal ke sebelah sini ni ada juga. Dalam banyak-banyak saya naik tu ada juga, tapi tak banyak lah. Kebanyakan dia langgak lah, dia tak peduli. Dia tak tahu macam orang dah didik sana kot. Saya pernah naik ke mana? Apa ni? Tempat jual kain batik tu. Bukan yang pasar Siti Hadijah tu bukan. Yang tu. Kita pergi apa? Pergi ni kursus di Kelantan tu. Kita orang musafir ni boleh apa? Boleh jamak kan? Kita jamak takdim. Kita buat jamak takdim, kita buat sembahyang setiap dah. Lepas tu kita berkeluar lah. Sampai waktu asar saya pada silap juga pergi masuk di situ waktu asar. Kita masuk waktu asar tu tengok kedai buka, tapi orang dia tak ada. Bila kita tanya mana? Dia pergi sembahyang. Sembahyang. Tinggal gitu ya, tak ada tutup, tak ada apa kedai. Dia. Yakin dia. Kita pula jadi malu. Kita pula jadi malu pergi masuk waktu apa? Waktu sembahyang tu. Lain kali kena tak boleh jadi. Kawasan sini dia. Kita dah jamak dah. Jamak taklim. Baiklah. Tu dia. Mana dia? Kasihkan Allah lebih daripada kasihkan apa? Lebih daripada kasihkan harta benda. Kasihkan Allah pergi sembahyang. Tinggal apa? Tinggal perniagaan dia. Dia tak takut rugi. Nanti orang curi. Dia tak takut. Dia tak takut. Di mana kasihkan kasihkan Allah betul. Dia. Bukan senang. Dia. Mereka yang beriman dengan kewujudan Allah ialah mereka yang mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam, pasti atau tetap perkara-perkara berikut. Yang jazam mana pasti, tetap, tak berubah. Tak perkara-perkara berikut. Mengiktikadkan bahawa Allah Taala yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Mengiktikadkan juga bahawa Allah mengurus dan mentadbir alam ini. Kita yakin bahawa yang menjadikan alam ini ialah Allah. Allah jadikan alam ini bukan apa? Bukan sia-sia. Tuhan jadikan alam ini bukan sia-sia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tak jadikan langit dan bumi ini dan barang yang di antara keduanya itu la'ibin, sia-sia, main-main. Tuhan tak jadikan apa yang ada di dunia ni sebagai sia-sia. Ada aja faedah dia. Kadang-kadang kita sendiri yang tak tahu faedah dia. Kita yang tak tahu faedah ni kerana kita tak mengaji. Kita tak buat kajian. Kita tak buat kajian. Dulu saya ingat lagi masa saya budak-budak kecil dulu duduk di kampung dulu kampung tok saya. Buah apa? Buah mengkudu ni berlambat-lambat. Tak ada siapa hendak bersepah tu.
jatuh ke bumi. Bersepah jatuh ke bumi. Tak ada siapa yang tak. Buah durian menggala. Durian menggala ni Allah. Banyak. Tak ada siapa yang nak makan. Yang makan apa dia? Musang yang makan dia. Tengok ada tebuk musang yang makan dia. Orang tak nak makan. Tu dia. Tapi sekarang ni dah buat kajian ada khasiat dia. Barulah tu dia. Barulah laku. Ada harga, ada nilai. Setelah ada buat kajian. Mana dulu orang tak buat kajian. Sekarang dah ada kajian rupanya ada khasiat gini. Mungkin satu masa nanti ada pula benda-benda yang kita tak duga. Kita tak duga hasil daripada kajian manusia ni dia mengkaji juga. Rupanya ada kajian. Dia. Benda yang kita tak duga tu ada khasiat dia. Maknanya apa yang Tuhan jadikan di muka bumi ni tidak ada sia-sia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tuhan kata, tidak ada yang kami jadikan di langit dan di bumi ni dan di antara keduanya itu la'ibin, sia-sia. Main-main tak ada, semua ada faedah. Cuma tinggal lagi kita je tak tahu guna dia. Nyamuk Ustaz, ada guna ke? Adalah guna dia nyamuk. Apa guna dia Ustaz? Nyamuk. Yang saya tahu nyamuk ni guna dia apa dia? Yang saya tahu nyamuk ni guna dia untuk bagi makan ikan sebilai ya. Ikan sebilai dia suka lah makan nyamuk. Itu yang saya tahu. Guna dia kalau nak bagi makan ikan sebilai cari nyamuk. Nyamuk bubuh bagi makan. Yang lain tu saya tak tahulah guna lagi. Maknanya ada lah juga guna dia untuk makanan ikan. Kurang-kurang dia ada ikan sempilai dia suka makan nyamuk. Kalau kita bagi hak lain dia lambat nak makan. Saya dulu masa budak-budak lu suka lah main ikan sempilai di kampung. Kalau kita bagi yang lain dia kurang suka. Dan kalau kita bagi nyamuk cepat dia sambak. Itu dia. Itu yang saya tahu guna dia. Apalah mana ada lah guna dia. Rumput tu saya cakap lah memang dah ada guna lah. Rumput untuk binatang ternakan. Kadang-kadang kita tengok apa ikan ni, burung merpati ya. Burung merpati ada orang tu bagi tabuk apa? Tabuk apa? Gandum bagi makan burung merpati. Lepas dia makan tu, saya tengok banyak lagi gandum-gandum tu dia tinggal. Burung tu dia tinggal, dia pergi ke rumput, dia cari di rumput tu. Ada lagi makanan-makanan yang lain kot di rumput tu. Padahal di sini dah banyak lagi. Kalau dia nak makan, buat apa nak pergi cari di celah-celah rumput apa? Bukan seekor yang terbang, ramai yang banyak ekor yang terbang pergi ke rumput. Nampaknya di rumput tu ada khasiat. Rumput tu ada khasiat kesihatan dia yang kita sendiri tak tahu. Ada kelebihan dia. Dia makan rumput tu, saya tengok dia makan rumput tu. Jadi mungkin ada khasiat dia bagi binatang tu. Kita pun tak tahu. Itu dia. Mana ada. Dia. Kalau kita nak makan, yang orang bagi tadi dah berlambak makanan, sampai tak habis. Tuhan jadikan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mana tadi? Oh, pergi ke lain dah. Betul lah. Beriman. Mengiktikadkan bahawa Allah yang menjadikan alam ni serta makhluk-makhluk yang ada di dalam dia. Dan mengiktikadkan juga bahawa Allah yang mengurus dan mentadbir alam ini. Allah lah yang mengurus dan mentadbir alam. Alam ini di bawah pentadbiran Tuhan. Tuhan lantik. Tuhan lantik. Apa dia? Tuhan mentadbir alam ni macam mana Tuhan mentadbir alam?
Tuhan mentadbir alam ini dengan Tuhan melantik apa? Ini manusia sebagai khalifah. Wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan mentadbir alam ini dengan Tuhan melantik manusia sebagai khalifah dia. Apabila Tuhan nak lantik manusia sebagai khalifah, ditentang oleh para malaikat. Malaikat kata patut kaya Allah. Allah nak lantik manusia sebagai khalifah, sedangkan manusia ni suka suka melakukan pertumpahan darah, suka melakukan kerosakan. Sedangkan kami yang layak kami kata malaikat yang lebih layak untuk mentadbir. Kerana apa? Kerana kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kamilah yang selalu memuji-muji engkau, yang menyembah engkau ni kamilah yang paling patuh. Mengapa kami tidak dilantik menjadi khalifah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan kata, kau jangan cakap aku lebih tahu, aku lebih tahu. Tuhan lantik cara Tuhan nak mentadbir alam ini ialah dengan melantik khalifah dia ialah manusia sebagai khalifah. Kalau Tuhan tak lantik manusia sebagai khalifah, tak boleh kah? Kenalah Tuhan lantik. Tidak manusia pula. Bersesuaianlah dengan ilmu yang ada pada manusia. Dia Tuhan lantik tu. Tapi ini pun di bawah penguasaan Tuhan. Kalau nak takbir dunia pun kena takbir mengikut acuan Allah. Kalau tak mentadbir tak mengikut acuan Allah, tunggulah balasan daripada Tuhan. Tunggulah balasan daripada Tuhan. Tuhan. Mentadbir. Mengurus dan mentadbir alam ini. Semua tu urusan Allah. Mentadbir alam ni. Tuhan nak kata hujan pun hujan lah. Tuhan kata nak panas lah. Tuhan kata nak mendung lah. Tuhan kata nak banjir lah. Tu dia. Nak kata apa? Bukan boleh kita nak tahan. Tu dia. Banjir. Tahun lepas tu banjir bukan main kuat hebat. Sampai tempat yang tak diduga-duga pun banjir. Yang tak pernah banjir sampai melebihi daripada had biasa punya, luar biasa punya banjir. Dia. Mujurlah tak kena kita. Itu dia. Mujurlah, alhamdulillah lah. Yang orang lain punya kenal pun kita rasa sedih lah, bukan makna kita seronok pula orang lain kenal, kita tak kenal dah. Kita bersyukur kita tak kenal, tapi dalam masa yang sama kita pun bersedih juga rakan-rakan kita yang terkena banjir. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau rumah habis, sikit-sikit belanja kan nak buat. Tu dia. Mentadbir alam, firman Allah Azza wa Jalla. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah lah Tuhan kamu yang menjadikan langit dan bumi pada dalam masa 6 hari. Ada ulama mengatakan 6 hari ini bukan maknanya mesti 6. Ada ulama kata 6 hari betul. Dimulai daripada hari Jumaat. Mengikut tafsir daripada tafsir Jalalain, dia kata apa? Mulai daripada hari Jumaat dan disudahi dengan hari Ahad. Jumaat
Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Fi sittati ayyam. Saya dah lupa dah mula daripada hari apa. Dan akhir dah dia 6 hari. Tak apalah. Saya dah lupa dah mula hari apa. Tapi 6 hari lah. Memang mengikut 6 hari, memang 6 hari betul. Tapi ada setengah ulama mengatakan 6 hari itu bukan 6 hari yang sebenar dah. Mengikut kiraan yang sebenar dah. Yang kita sendiri pun tak tahu macam mana hari dah. Itu dia. Tak apalah. Fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu bersemayam ya di mana arasy. Ada orang kata Tuhan ini ada tempat. Karena ni ada baru-baru ni adalah heboh di satu masjid, satu surau. Ada ustaz yang mengajar, dia kata apa? Tuhan ni ada tempat. Ada aras duduk. Ini yang sebenarnya aras ni kita pun tak tahu. Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana. Macam mana aras tu bentuk dan macam mana, wallahu alam. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak ada persamaan dia. Tak payah kita nak fikir macam mana Tuhan bersemayam, macam mana aras Tuhan itu, tak payah kita nak fikir. Kalau kita fikir yang tu, sampai bila pun tak akan dapat jawapan dia. Sampai bila pun tak akan ada jawapan dia. Kalau kita kata Tuhan itu di atas, sedangkan yang kita belajar apa? Yang kita belajar ilmu tauhid, Tuhan itu tidak bertempat. Kalau di atas tu maknanya adalah tempat di atas. Kalau di bawah adalah di bawah. Macam juga kita melihat Tuhan hari kiamat. Kalau kita kata tengok ke depan, mana Tuhan itu di depan. Kalau kita pusing macam ni, mana Tuhan itu sebelah mana? Sebelah kanan kan? Kalau kita pusing macam ni, sebelah kiri. Kalau kita languk je tu, Tuhan di atas. Kalau kita pandang ke bawah je tu, Tuhan di bawah. Kalau begitu di mana Tuhan? Macam mana kita nak nampak Tuhan? Kalau dah Tuhan itu tidak ada tempat, jawapan dia wallahu alam. Itu jawapan dia. Jawapan dia, kita hanya wajib mempercayai dia. Kaedah dia wallahu alam. Tuhan saya yang tahu macam mana kaedah dia. Kaedah dia majhul. Kaedah dia majhul. Tapi wajib beriman kita akan melihat Tuhan di hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada ayat Quran. Muka pada hari itu bercahaya kerana melihat Tuhan dia. Kalau dia lihat Tuhan, tengok depan ke belakang ke, itu wallahu alam. Kaedah dia majhul. Tapi kita wajib beriman. Apa dia? Kita akan melihat Tuhan di hari kiamat. Macam mana cara melihat? Wallahu alam. Kaedah dia majhul. Sama juga dengan arash. Arash ini pun jangan kita dipikir. Macam mana Tuhan ni ada bersemayam ke, ada istana ke? Dah, Tuhan ada tempat pula. Jangan kita dipikir itu semua. Fakiru fi khalqillah wala tufakkiru fillah. Fikirlah kamu tentang kejadian Allah. Jangan kamu fikir tentang macam mana Allah. Kalau kamu fikir macam mana Allah, kamu tak akan dapat jawapan dia sampai bila pun. Kadang-kadang kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita wajib dengar, kita patuh. Itu saja. Jangan banyak sangat kadang-kadang tanya itu, tanya ini, tanya ini, tanya itu. Sampai bila pun kita tak akan dapat jawapan dia. Itu dia. Macam saya bagi contoh tadi lah, kita melihat Tuhan. Kalau dah tak ada apa? Kalau dah tak ada tempat, macam kita nak nampak? Itu dia. Atas bukan, bawah bukan, kiri bukan, kanan bukan, depan bukan, belakang bukan.
Kalau semuanya bukan, macam mana kita nampak? Jawapan dia, kaedah dia ialah kaedah dia majhul. Itu dia. Dan melindungi malam dengan siang, yang mengiri dengan deras, silih berganti. Siang dan malam ni Tuhan silih berganti. Kalau malam saja pun tak syok. Kalau siang saja pun tak seronok juga. Malam saja ada ya. Ada juga negeri yang malam manjang, siang manjang. Tapi macam mana cara kehidupan mereka tak tahulah, adalah. Tapi kita di sini malam dengan siang tu sama banyak lah. Kalau berbeza pun berbeza sikit lah. Ada masa malam panjang sikit, ada masa siang panjang sikit. Tapi perbezaan tak banyak, tak nampak. Ada setengah negeri tu nampak berapa bulan panjang, siang berapa bulan. Ada juga di kutub utara, kutub selatan. Tak apalah. Ni kan. Dan ia pula menjadikan matahari dan bulan serta bintang. Matahari, bulan, bintang ini Tuhan yang jadikan tu, ada dia punya hikmah dia. Matahari Tuhan jadikan cahaya dia terang lebih. Bulan Tuhan jadikan cahaya dia tak cukup terang. Adalah faedah dia tu. Matahari, bulan, bintang ni orang yang pergi ke laut yang tahu guna dia. Orang yang pergi ke laut yang paling tahu guna dia. Itu dia. Orang pergi ke laut, bulan bintang ni memang itulah dia punya panduan dia, orang pergi ke laut. Di sini dia tahu sini sini panduan dia. Kita kadang-kadang bulan ni tak ambil peduli pun. Tak ambil peduli sangat. Tapi orang yang kerja laut, kiraan bulan Islam ni pun orang laut yang paling pandai. Pasang berapa, pasang ini, pasang 30, pasang 15, atau pasang apa lagi. Orang pergi ke laut yang pandai. Orang macam kita ni tak berapa ambil tahu pun dia bulan Islam ni. Sampai bulan bulan Ramadan, bulan Syawal, itu yang dia ambil tahu pun. Awal Ramadan itu pun dia tanya. Itu pun baru-baru ni balik tentang bulan Ramadan ni ada pula. Baru-baru ni saya dengar dalam mana? Dalam inilah, dalam internet. Ada pula orang tu kata tak betul. Puasa raya hari apa? Kita raya tadi hari apa? Isnin ke Ahad? Isnin. Tak betul kata. Sepatutnya Selasa pula dah. Macam mana nak puasa? Nak raya hari Selasa kalau dah nampak anak bulan, kena puasa, kena raya lah. Ngikut kita punya di Malaysia ni, ngikut kiraan dia macam mana? Kita pakai dua-dua kan? Pakai dua-dua, hisab pun pakai, ru'yah pun pakai. Tapi kalau hisab kata tak ada anak bulan, tak mungkin boleh. Saya baca-baca dia kata dalam macam itu, dia kata tak mungkin boleh lihat kalau peluang untuk nak lihat tu terlalu sedikit. Peluang nak dapat tengok tu terlalu sedikit. Jadi mereka ramalkan raya mesti hari Selasa sebab kemungkinan nak lihat tu terlalu sedikit. Bukan tak ada kemungkinan, tapi kemungkinan untuk dilihat tu terlalu sedikit. Tiba-tiba yang kemungkinan yang sedikit inilah yang terjadi. Itu dia. Kemungkinan yang sedikit inilah yang berlaku. Apa nak buat? Dah nampak anak bulan. Kena apa? Kena raya lah. Sumu li ru'yati, wabsiru li ru'yati. Puasalah apabila melihat anak bulan, dan berayalah bila kamu tengok anak bulan. Dah tengok kena berayalah. Walaupun hisab kata tak ada kemungkinan, tapi kebetulan Tuhan bagi cerah hari tu. Ada beberapa tempat yang cerah, yang boleh nampak. Apa nak buat? Kita pun kelas kabut juga. Saya bila anak saya kata, abah, raya besok, raya. Allah.
kelang kabut lah esok nak raya. Tapi nak buat macam mana kan? Dalam banyak-banyak yang pakai kira hisab, kira ru'yah ni tahun ni lah yang jadi macam tu kan. Yang sudah-sudah tepat ya. Kalau hisab kata hari Selasa, Selasa lah. Kalau hisab kata hari Rabu, hari Rabu lah. Yang lepas tak pernah lah. Tapi kali ni kemungkinan yang sedikit itu yang berlaku. Kemungkinan yang Tuhan bagi cerah hari tu, ada tempat dia. Boleh nampak. Tak apalah. Tak payahlah kita nak pertikaikan yang tu. Kalau budak-budak itu yang paling suka. Kalau sebut raya itu wah yahoo. Kalau ini masa saya budak-budak dululah. Bila mohon raja-raja kata anak bulan tidak kelihatan. Alamak, ada apa ni slow ya, muyup ya muka tu, sedih ya. Bila kata anak bulan kelihatan dan buat puasa berjatuh pada besok, yahoo, budak-budak nya seronok. Ni budak-budak zaman budak-budak kalau nak raya memang dia seronok. Dia. Tak apalah. Ini semua Tuhan yang jadikan, yang menentukan ya, bulan, matahari semua ni. Ada dia punya faedah, ada kiraan-kiraan dia. Semua tunduk kepada perintahnya. Semua tunduk kepada perintah Allah. Matahari, bulan itu semua tunduk di bawah perintah Allah. Mereka berjalan mengikut landasan masing-masing. Berjalan mengikut landasan masing-masing. Dan urusan pemerintahan. Allah juga kalau urusan mencipta sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu Allah juga yang menentukan. Allah juga yang menentukan urusan pemerintahan. Kadang-kadang kita tak duga boleh menang. Yang kita rasa boleh menang, alah. Ini urusan pemerintahan juga tu. Dalam negara demokrasi ni kadang-kadang kawasan-kawasan yang kita ramalkan ini parti ni menang, tiba-tiba kalah. Yang kita ramalkan parti ni kalah, tiba-tiba menang. Ini semua Tuhan yang urusan Allah yang menentukan segala-gala dia. Bukan saya nak cerita pasal politik ni, kita nak cerita pasal urusan Allah. Allah yang menentukan segala-gala dia. Kadang-kadang di luar kita punya di luar dalam kita punya ramalan. Di luar ramalan. Dan Maha Suci Allah yang menciptakan dan mentadbir segala alam. Allah lah yang mentadbir, yang menentukan segala-gala dia. Walaupun manusia yang buat, tapi segala-galanya bawah ketentuan Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tuhanlah yang mengurniakan pemerintahan kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan jugalah yang menarik balik kekuasaan kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Tuhan boleh tarik, Tuhan boleh bagi. Kuasa ni Tuhan boleh tarik, Tuhan boleh bagi. Tu'til mulka man tasha. Yang kita ada baca lepas ni wirid tu. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tuhan boleh tarik dan Tuhan boleh bagi. Tuhan bagi pemerintahan kepada siapa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan juga boleh tarik balik pemerintahan itu kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikata Allah yang mencipta mentadbir alam ni. Pentadbiran alam ni semua di bawah pemerintahan Allah. Nak hujan Tuhan juga menentukan dia. Nak panas Tuhan juga nak. Umur manusia pun Tuhan juga yang menentukan dia. Kita makan makanan yang baik-baik pun dia nak sakit juga. Dalam duk jaga pun sakit juga kadang-kadang. Nak buat macam mana? Di luar kita punya kita punya kemampuan. Baiklah. Untuk malam ini habislah kita muka surat 98.
Muka surat 98. Hari ini berapa bulan? Ha? 9. 9 sebulan berapa ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwarta Allah bi nuril syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.